dalam kitab Hidayatus Sibyan didatangkan 13 rukun, didatangkan pembicaraan syarak bagi tiap-tiap satu rukun. Rukun ada 13. Kemudian apakah syarat-syarat bagi tiap-tiap rukun? Ini hak fardu ain belaka, bukan hanya bilang rukun 13. Contoh terdahulunya rukun niat. Dalam berniat ada yang qasad sahaja yang diwajibkan, ada qasad dan ta'ayyun, ada qasad ta'arud ta'ayyun, ada qasad ta'arud ta'ayyun ta'ayyun nafsah. Tu contohnya. Niat begitu je, tu kasar sangat, tu budak-budak umur 6-7 tahun. Dia kena perici pembicaraan tiap-tiap satu rukun. Yang terdahulunya rukun sujud. Rukun sujud ada 8 syarat. Rukun sujud ada 8 syarat. Di antara syaratnya kena bumi 7 anggota, termasuk 2 perut jari kaki. Yang mana kalau kita tengok orang semayang, terkadang di sujud tu perut jari kaki kanan dan kiri tidak kena latar pun. Ini hak banyak berlaku, maknanya tidak mempelajari syarat bagi rukun sujud itu sendiri. Akhirnya tidak melengkapkan salah satu daripada syarat untuk sah rukun sujud. Syarat yang wajib kena bumi 7 anggota, dahi, 2 tangan, 2 lutut dan 2 perut jari kaki. Tiba-tiba pada masa sujud letak jari latar gitu je, tu tidak melengkapkan syarat bagi rukun sujud. Ni kena perici satu-satu syarat bagi tiap-tiap satu rukun. Ni barulah belajar kitab Hidayatus Sibyan, pertunjuk bagi orang yang baru belajar. Sibyan ni kanak-kanak. Hidayatus Sibyan pertunjuk bagi kanak-kanak dengan makna pertunjuk bagi orang yang baru belajar. Orang baru belajar kan belajar gini lah. Kalau hanya tahu rukun 13 tak panggil belajar gitu. Tahu rukun 13 tak panggil belajar, tu budak sangat gitu. Hak baru belajarnya macam dari tu Sibyan ni. Mana kena perici syarat bagi tiap-tiap daripada rukun 13. Itu dipanggil orang yang baru belajar. Kena bicara syarat bagi tiap-tiap rukun. Jadi duduk antara sujud dia ada 4 syarat. Pertama daripada 4 syarat bagi duduk antara 2 sujud, bahawa ada ia duduk antara 2 sujud ni kemudian daripada sempurna sujud yang pertama. Selepas ada sempurna sujud yang pertama, barulah berpindah kepada duduk antara 2 sujud. Makna sujud yang pertama tu dapat tamakninah dah. Sujud yang pertama tu sudah dilengkapkan ke-8 syarat bagi rukun sujud, barulah berpindah kepada duduk antara 2 sujud. Ini contoh ni. Dia sujud, dia letak dahi latar, kena tajam tempat letak dahi tu, panah tempat lantai yang kita letak dahi tu. Kita letak je dahi latar, tajam ataupun panah, kepala kita terangkat serta merta. Faham tak ni? Kepala kita terangkat serta merta. Boleh tak kita terus kepada duduk antara 2 sujud? Sekarang ni
sujud yang pertama sempurna ke tak lagi? Letak dah dahi latar. Yalah, letak dah dahi latar. Tiba-tiba kena tempat tajam. Tiba-tiba kena tempat panah. Maka kepala segera diangkat daripada lantai. Sujud dah tu. Dah angkat dah kepala dari lantai, pakai terus berpindah kepada duduk antara dua sujud lah. Sujud yang pertama tu dapat tak lagi? Sempurna tak lagi? Tamakninah tak lagi? Memang tak tamakninah lagi, sebab letak dahi latar tu tajam ataupun panah, kepala segera diangkat. Maka belum dapat lagi sujud yang pertama. Nak panggil duduk antara dua sujud macam mana? Nak panggil duduk antara dua sujud macam mana? Sebab sujud yang pertama tak jadi lagi. Dia sudah sujud yang pertama. Tapi bila sujud yang pertama tu letak dahi latar, betul lah. Dia letak dahi latar. 7 anggota kena latar dah. Itu salah satu daripada syarat untuk rukun sujud. Sebab 2 lutut kena latar, 2 tangan kena latar dah, 2 pokok jari kaki kena latar dah, dahi kena latar dah. Tetapi letak dahi latar tu dapat tak lagi tamakninah? Tak dapat lagi tamakninah, maka belum dapat lagi sujud yang pertama. Macam mana nak duduk antara dua sujud? Duduk antara dua sujud dengan bahawa duduk ni antara sujud yang pertama dan sujud yang kedua. Jadi sujud yang pertama belum tamakninah, sudah terangkat kepala dari lantai, maknanya belum terhasil lagi sujud yang pertama. Jadi macam mana nak duduk antara dua sujud, antara sujud yang pertama dengan sujud yang kedua? Sebab sujud yang pertama belum dapat lagi. Sebab itulah syaratnya selepas daripada kemudian daripada sempurna sujud yang pertama. Yang saya sebut ni pernah timbul dalam pengajaran, dalam radio ataupun TV. Radio ataupun TV. Dia mengajar bab semayang. Dia cerita macam saya cerita tadi lah. Dia sujud, dahi kena tempat tajam. Segera diangkat kepala daripada lantai. Dia ajar terus berpindah kepada duduk antara dua sujud. Walhal masa sujud tadi belum dapat lagi tamakninah. Dia kata kalau sujud semula menyebabkan menambah rukun fi'li. Menambah rukun fi'li batal. Pada dia menambah rukun fi'li, sujud yang pertama, sujud pula yang kedua selepas sujud yang pertama, itu menambah rukun fi'li. Sebab nak sujud yang kedua sungguh selepas duduk antara dua sujud. Lepas sujud yang pertama terus sujud yang kedua, memang dipanggil menambah rukun fi'li batal. Tapi sekarang ni menambah rukun fi'li macam mana? Rukun sujud pertama pun tak panggil lagi. Jadi dia sujud kena tempat tajam, dia tu angkat kepala. Jangan sujud semula, dia kata. Kalau sujud semula menyebabkan menambah rukun fi'li, batal semayang. Walhal wajib sujud semula. Wajib sujud semula sebab sujud yang pertama belum terhasil lagi. Menambah rukun fi'li, rukun sujud ni gini. Kita letak dahi latar tajam, panas. Tapi kita boleh mana? Boleh mana tahan boleh boleh tahan. Pada pada mana tajam ni, berasa nak luka dahi. Panas ni, berasa nak terbakar dahi. Tapi dia tahan. Dia tahan tu dapatlah qada tamakninah. Subhanallah tu qada tamakninah. Lepas dapat qada tamakninah, dia rasa tak tahan dah sakit dah dahi ni, dia pun angkat. Angkat dahi latar, tidak boleh sama sekali nak letak di tempat yang lain.
Sebab kalau letak tempat lain pula, berarti menambah rukun fi'li, jadi sujud jadi 2 kali. Sebab sujud pertama tadi sudah dapat tamak ninah. Ada ni. Dia dah tak tahan dah ni, sakit dahi ni, tajam atau panas. Dapat tamak ninah dah, letak dahi latar, dia pun angkat sudahlah. Terus pergi kepada duduk antara 2 sujud, sebab sujud yang pertama sudah sempurna. Faham tak ni? Dia tak sama dengan makmum. Makmum lain. Makmum ni rasa macam lama dah tu imam sujud. Dia pun bunyilah belakang, ataupun dia bunyi belakang, Allahu Akbar, dia pun angkat kepala dia lantai. Kena-kena Allahu Akbar tu, makmum belakang baru takbiratul ihram nak mula solat. Dia ingat ke takbir tu bunyi Allahu Akbar tu imam, dia pun angkat, tengok tu imam sujud lagi. Tu makmum sujud semula lah. Nanti kalau makmum sujud semula, menambah rukun fi'li, makmum lain, makmum ikut tu imam. Yelah, jadi macam menambah rukun fi'li lah. Sujud dah molek-molek, tamak ninah dah, angkat, tengok-tengok tu imam dengan makmum yang lain masih lagi dalam sujud, dia pun sujud semula. Dia panggil menambah rukun fi'li. Seperti menambah rukun fi'li lah tu. Tapi makmum lain, makmum dia kena ikut tu imam. Sebab tu imam masih dalam sujud, maka makmum ni dia kena kembali balik kepada sujud ikut imam, walaupun sudah seperti menambah rukun fi'li, sebab dia mengikut imam. Hak tadi tu tajam panas, dia dapat tamak ninah, dia angkat letak semula batal tu, itu bagi imam ataupun bagi orang yang semayang seorang diri. Sama lah persoalan tajam tu, ataupun panas. Makmum di sujud tu memang kena tepat tajam di seorang, memang kena tepat panas di seorang. Dia pun tak tahan, dia pun angkat dahi, tengok tu imam belum berpindah rukun lagi lah. Maka dia pun letak dahi lain pula lah. Tak apa, sebab dia makmum ikut tu imam. Makmum ikut tu imam. Hak tak bolehnya sujud tamak ninah dah, angkat kepada lantai nak bersemula adalah imam ataupun osman seorang diri. Lepas sempurna dah sujud yang pertama, maka berpindahlah pula kepada duduk antara 2 sujud. Jadi itu syarat yang pertama bagi duduk antara sujud daripada 4 syarat. Kedua daripada 4 syarat, jangan ia seseorang kosak dengan angkat kepala itu bagi yang lain daripada duduknya. Dia sujud molek-molek, janganlah dikosak angkat kepala tu kosak lain daripada duduk antara sujud. Faham tak ni? Jadi dia sujud, waktu bunyi apa tak tahulah, terbangun dia tengok apa yang berlaku. Mana apa tu? Dia bangun bukan kosak untuk duduk antara sujud, maka dia bangun daripada sujud tu tak dikira, dia wajib kena sujud semula. Sujud semula jadi menambah rukun fi'li sujud. Tidak tu. Itu tak apa tu. Ataupun di sujud jatuh barang, sujud dia tamak ninah dah ni, dia tengok jatuh barang, terkejut dianya, apa panggil apa? Kanja dah. Kanja setok. Kanja setok. Mana tengah sujud jatuh barang, kanja setok, terangkatlah kepala di lantai. Waktu dia terangkat bukan dengan kosak tu, dia tak ada kosak, tak ada niat di hati nak angkat kepala lantai, dia terangkat kerana terkejut. Maka terangkat tu tidak dikira pada syarak, dia kena letak dahi latar semula, barulah angkat berpindah kepada duduk antara 2 sujud. Sama lah juganya, letak semula dahi latar tu tidak dikatakan menambah rukun fi'li. Tidak, sebab memang dia terangkat tu tidak dikira, sebab dia tak ada kosak, dia hanya terkejut sahaja. Kanja ataupun setok. Kanja setok ni lain-lain tau. Ke satu makna je. Kanja setok satu makna, supaya je tengok-tengok sujud molek jatuh barang, terangkat kepada lantai,
kanja. Gitu. Terangkat kepada lantai. Allah setok molek tadi. Gitu. Boleh. Kanja setok. Terkejutlah. Jadi diangkat kepada lantai. Dari sudut yang pertama, tidak di kosak yang lain ataupun tidak ada kosak apa, terkejut. Maka dia wajib kena kembali balik pada sudut yang pertama, barulah berpindah kepada duduk antara dua sujud. Ketiga daripada 4 syarat untuk sah rukun duduk antara dua sujud ni, membetulkan akan duduknya qada kuasa. Dia kena duduk molek lah. Tapi qada kuasa, duduk molek ni qada kuasa. Kau duduk molek qada kuasa. Ada orang Allah boleh angkat sedikit je, duduk pun tunduk kepala ke hadapan gitu je. Masalah tulang belakang ke, masalah pinggang ke, masalah punggung ke, tak kira lah. Dia tak boleh nak duduk comel-comel macam orang lain. Maka dia duduk tu, duduk sekadar kuasa dia. Pandai ni. Dia duduk sekadar kuasa dia. Membetulkan akan duduknya qada kuasa. Kenapa ni? Duduk molek, duduk comel. Tapi qada kuasa. Ada orang diduduk tu, dia angkat dari sujud tu separuh je. Jadi kita nampak dia macam punggung dia terakak gitu je. Itu mungkin apa masalah, tak tahulah. Masalah lutut ke, masalah belakang ke, masalah tulang belakang ke. Mana apa ni? Membetulkan akan duduknya qada kuasa. Ini dalam ibadat ni gitulah. Dia nak kena duduk molek-molek sebab ini duduk antara rukun. Tapi duduk macam mana? Membetulkan duduknya. Kalau kita duduk molek-molek, duduk comel-comel, qada kuasanya setakat dia mampu. Setakat dia mampu setara mana. Gitulah. Faham tak ni? Itu syarat yang ketiga. Keempat daripada 4 syarat duduk antara sujud dengan tamakninah padanya pada duduk antara dua sujud. Kena tamakninah. Tamakninah ni yang saya tekan dahulu dalam i'tidal. Sebab i'tidal dia ada angkat dua tangan. Dia kena berhenti betul-betul, dua tangan dia angkat masa i'tidal. Diam sekadar subhanallah, baru terhasil tamakninah. Duduk antara sujud pun kena jaga juga. Sebab ada orang yang semasa duduk antara sujud, dia tangan tu dia bundur ke belakang atas paha, lepas tu dia pergi ke depan tangan dia pun sujud yang kedua. Tangan tak berhenti pun atas paha dia tu. Dia urut paha lengoh ke tak tahulah. Dia daripada sujud yang pertama, dia berpindah pada duduk antara dua sujud. Dia letak dia di paha lutut dia tangan dia tak berhenti. Tangan dia ke belakang, kemudian ke depan, terus berpindah pada sujud yang kedua. Bila tangan tidak berhenti, walaupun duduk lama dah sekalipun, belum lagi dapat tamakninah. Sebab tamakninah ni kena diam sekalian anggota sekadar subhanallah. Kena diam sekalian anggota sekadar subhanallah. Barulah dapat tamakninah di dalam duduk antara sujud. Mana masa letak pula tangan di lutut tu, letak molek lah. Letak hujung jari kepada hujung lutut, letak molek. Kenapa nak undur ke belakangnya? Tangan dia tak berhenti. Tapi nak kena jaga molek sungguh-sungguhnya masa i'tidal. Masa i'tidal sebab sami Allah mahamidah, dia angkat tangan, diturun tangan sunat hay'ah ni. Itu tangan belum berhenti tangan, dia terus berpindah kepada sujud yang pertama. Mana apa ni? I'tidal dia tak ada tamakninah sebab tangan akan diangkat. Adapun ketika duduk sujud, kita letak tangan di hujung lutut, yang mana hujung jari tangan membetuli dengan hujung kepala lutut. Hujung jari tangan membetuli hujung kepala lutut. Membetuli hujung kepala lutut. Ada ni? Hujung jari tangan dengan kepala lutut membetuli. Jangan undur ke belakang. Tangan kita ni atas paha ni. Jangan pergi peluk kepala lutut.
ke nak kena ambil pembaris? Nak pastikan hujung jari tangan membetuli ke hujung kepala lutut. Yang pergi peluk kepala lutut tu kenapa? Yang tangan hundur ke belakang setengah paha, di tengah paha tu kenapa? Itu sunat hai'ah di dalam sembahyang. Ketika letak tangan di hujung lutut tu, jari disunatkan rapat. Rapat jari rapat. Jangan cerah, rapat. Ini pandang utama, rapat. Letak atas hujung kepala lutut, jari membetuli hujung kepala lutut, jari ni disunatkan rapat. Cuma nak ceritanya, letak diam-diam. Hari ni siapa tengok, dia letak tangan atas lutut, tangan dia bergerak ke belakang, kena ke depan, kemudian berpindah pada sujud yang kedua. Maknanya tangan dia tidak berhenti pada masa duduk sujud, maka tidak terhasil duduk antara dua sujud. Tapi itu jarang berlaku lah. Kalau nak kena jaga moleknya adalah tamakninah di dalam i'tidal. Sebab kita memang angkat tangan. Sunat haya'ah angkat tangan. Sami Allahu liman hamidah angkat tangan. Jadi tangan tu kena berhenti betul-betul habis. Barulah kira berhenti diam, qada tamakninah, qada subhanallah. Sekejap je. Tapi kalau tangan tu tak berhenti sampai ke bawah terus tu pada sujud yang pertama, berarti i'tidalnya tidak tamakninah. Itu nak kena jaga. Hak duduk antara sujud ni jaranglah. Hak tangan bergerak atas paha tu. Tapi pernah tengok lah, tangan dia bergerak. Kenapa tak tahu? Kita panggil urut paha, paha lengan. Kat tabi'at. Dekat tabi'at. Dia angkat tangan, lepas tu dia tangan berhayung-hayung. Tangan dia lembek kot. Nak sujud, ya hayung-hayung. Oh tu panggil tabi'at gitu. Dia panggil lekat tabi'at. Tabi'at udak-udak. Yang udak-udak lekat sampai ketua. Ada ni. Dia hayung tangan. Jadi biasa awak tak ada bergerak tangan tu, cuma masa duduk sujud letak tangan molek, hujung jari membetuli kepala lutut. Kemudian letak tangan atas paha di hujung dekat dengan lutut tu, jari disunatkan rapat molek. Jangan cerah, sunat rapat. Ni dia panggil apa ni? Sunat hay'ah di dalam sembahyang. Sesat pendek je ni. 4 syarat bagi duduk antara dua sujud. Dan sunat, ni pergi pada sunat hay'ah pula ni. Dan sunat membaca padanya pada duduk antara dua sujud, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ni. Ini doa ketika duduk antara dua sujud, yang ianya adalah doa yang tidak disunatkan angkat tangan. Doa ni Rabbi firli warhamni ni doa. Tapi doa ni tidak disunatkan angkat tangan. Makna terkadang doa ni disunatkan angkat tangan, terkadang tidak disunatkan angkat tangan. Angkat tangan. Sesal berdoa tidak disunatkan raut muka. Doa kunut. Ke doa kunut selesai tu raut muka? Ada. Doa ketika duduk antara sujud, doa yang tidak disunatkan angkat tangan. Doa kunut disunatkan angkat tangan, tetapi tidak disunatkan raut tangan ke muka. Doa-doa yang lain sunat angkat tangan dan sunat raut tapak tangan di muka. Dia gitulah. Masa khutbah Jumaat, Tok Khatib memang tidak disunatkan angkat tangan. Tok makmum. Tok Khatib dengan Tok makmum. Tok Khatib memang tak sunat angkat tangan. Adapun anak makmum tidak ada waris daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam
anak makmumnya angkat tangan, tidak. Yang kita banyak amal angkat tangan hak makmum ni, itu hanya kias kepada doa-doa yang lain angkat tangan. Tapi tidak datang warid dari Nabi SAW angkat tangan ketika imam membaca doa khutbah yang kedua. Almarhum tugu saya sendiri ketika khatib macam khutbah, almarhum tugu tidak angkat tangan. Anak-anak murid dah angkat tangan belaka lah. Tapi kita balik kampung ni kita angkatlah tangan. Sebab orang angkat tangan belaka. Kalau kita tak angkat tangan kan, orang kata pelik pula. Tapi sebenarnya takut. Dan sekarang ni kalau kita nak jadi popular, biar awak lain daripada orang. Buat macam orang lain tak popular lah kitanya. Sebelah tepuk. So angkat. Mana kita tak angkat dia tepuk. Kita pun suruh angkat sudah angkat silakan. Lepas tu kamu tak angkat, saya aminkan saja, saya tak angkat. Saya balah lah. Tempat kita ni angkat, kita angkat lah. Tapi saya mengaji tubuh saya yang kemudian mata angkat tangan. Memang tidak datang warid daripada Nabi yang salam angkat tangan ketika imam khatib macam doa khutbah yang kedua. Tapi yang diamalkan tu kias kepada doa-doa yang lain. Angkat tangan. Jadi ketika khatib macam doa, khatib tidak angkat tangan. Tapi makmum ni disunatkan angkat tangan serta aminkan doa makmum atau khatib tersebut. Tapi pak kita ni angkatlah. Angkat tangan. Dia hidup balah benda yang susah kadang-kadang. Dia perkara ni boleh buat keluar pandangan-pandangan. Cakap betul benar dari segi ilmiah, orang boleh terima. Kalau dia cakap dengan rendah diri, pandai ni. Cakap bukan dengan sombong, beranggapan orang dulu ni tak pandai, kita yang pandai. Jadi payahlah. Cara menyampaikan tu jangan nampak sangat, jangan sombong ni sifat hati. Pandai ni. Sombong sifat hati. Tapi walaupun sombong sifat hati, dia terseloh sampai keluar. Cara berbicara pun kalau kita kata kok nyenyih gitu tu, pada nyenyih. Pada nyenyih. Cakap nyenyih orang panggil. Orang cakap nyenyih ni orang sombong. Orang sombong cakap nyenyih. Ada. Kalau cerita betul-betul, ni pandangan begini, pandangan begini, pandangan muktamad begini, pandangan jumhur ulama'nya begini. Hak ni hanya kias saja, tidak ada daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita betul-betul. Tapi mati macam mana? Mati ini benda yang ulama berbeza pandangan. Ulama berbeza pandangan dah. Sesatlah. Tapi nak moleknya kalau tempat kita angkat tangan, kita angkat tangan. Bukan benda besar sangat. Bukan benda besar sangat. Ada ni. Duduk balah benda kecil-kecil, benda khilafiah. Negara boleh kot orang. Gitu je lah hakikat dia. Orang tengok orang Islam duduk balah benda kecil-kecil. Orang lain tersenyap aja. Satu benda boleh ke dia. Kita selopong, padahal telopong kita balah benda yang sesat dah. Kita balah benda sesat dah. Akhirnya bukan berkhilaf dari segi ilmiah. Akhirnya berkelahi, balah, kata mengata, keji mengkeji, itu haram, dosa besar. Mengkeji, memaki, pada ni, itu haram, dosa besar, bukan dosa kecil. Dosa dengan Adam pula. Pelik kadang-kadang. Duduk bincang dalam bab hukum agama, tapi komen tu, siapa ni? Kalau balah dalam bab bola, bukan balah bab bola ada apa, bukan. Balah bab bola pun tak boleh juga nak maki hamu.
Ni pengadil dia makan hamu mudah-mudah je. Masuk stadium. Pengadil bodoh, pengadil macam-macam. Tengok bola, tengoklah. Ya duk makan hamu pengadil tu kenapa? Tu berdosa lah gitu. Tak puas hatilah pengadil dah masuk alik dia. Oh, dia makan hamu ke pengadil. Berdosa free orang panggil. Tapi kalau kita kata tengok bola ni bukan kata boleh berkelahi, haram juga. Bukan kata boleh makan hamu, haram juga. Tapi tak peliklah dengan mainan gitu. Ni dok ni duduk kira dalam bab hukum hakam agama. Kira hukum hakam agama. Mana cakap tu kok. Malah cerita dia hukum dia begini, bodoh mung. Mula cerita molek dah hukum dia gini dah kita ning. Tapi dia mu bodoh disambung ujung tu. Dia kata kau bodoh. Nampak pandai sangat. Dah kita ni kata gini ni pandai dah cerita. Tapi habis dia cerita dia tulis tu, ni kau mau bodoh pun tak tahu. Dia bodoh kan lalu dah. Kata apa dia manusia apa gini? Manusia apa gini? Kita boleh sampaikan dari segi ilmiah, ilmu. Pandangan dia begini, pandangan dia begini, pandangan begini, tak ada masalah. Tapi cukuplah setakat tu. Jangan pandangan Imam Syafi'i tak betul, tak tepat. Dalil Imam Syafi'i dia pandai dia pula dah. Ni orang sombong ni, orang sombong. Cuma cerita pandangan Imam Syafi'i ni tidak sama dengan jumhur pandangan kebanyakan ulama. Pandangan Imam Syafi'i ni pada masa sekarang agak sukar kita nak amalkan, tak ada masalah. Memang banyak je pekoh kita yang beramal bukan pandangan dalam mazhab Syafi'i. Cerita je lah, tak ada apa-apa tu. Jangan pula pandangan Imam Syafi'i tak betul, tak kuat. Dalil Imam Syafi'i bijak semualah. Tapi aku suka gitulah. Kita agama jangan pilih hak seumpama tu. Jangan buat guru orang seumpama gitu. Nak ikutan pun tak boleh. Dah lebak pegangan pun. Ni berpegang akidah yang tak betul. Tasawuf pula tu hati-hati masing-masing dengan Allah Ta'ala lah tunya. Dia kita orang belajar ni kena lengkapkan ilmu tasawuf. Sama tu lah pula orang yang mengajar. Lagilah kena lengkap dengan ilmu tasawuf. Kalau orang mengajar sendiri pun nampak sombong, cakap pun lebih, tak payahlah. Tak payah. Sama sekali kalau bab pegangan. Kalau bab pekoh tak apa, cerita. Cerita pandangan mazhab yang lain tak ada masalah. Cerita sebagai ilmu penambahan. Sebagai ilmu penambahan. Jadi hak ketika khatib yang baca khutbah yang kedua tu, setengah pandangan ulama memanglah tidak disunatkan angkat tangan. Hak itu dah amal tu pandang kata sunat angkat tangan kerana kias kepada doa-doa yang lain. Cuma tempat kita kebanyakannya akan angkat tangan. Kalau tempat kita. Kalau tak angkat tangan tu jadi macam janggal sedikit lah. Janggal sedikit. Bukan dok sopan. Nampak orang reti je dah. Dah tu nampak muka gong pula muka. Aku tak angkat tangan. Tak angkat tangan belaka. Pandai aku daripada mu semua. Dah lain tak angkat tangan tu pula. Tengok orang pula gini pula. Ni. Nak tak ceritanya. Aku pandai dalam bab ni. Orang lain tak pandai. Dah ayah gitu. Nak senang angkat tangan je lah. Angkat tangan je lah. Memang saya mengaji dulu tu kena angkat tangan. Tu kena angkat tangan. Semua masjid tu tak angkat tangan, tak ada masalah lah. Semua masjid yang tempat semayang tepi pondok tu semua tak angkat tangan. Orang kampung tak angkat tangan belaka, tak ada apa tu. Tapi bila kita balik kampung, kita angkat tangan. Sebab kebanyakannya orang angkat tangan. Benda yang khilaf ulama. Dan sunat membaca padanya pada duduk antara sujud, wabbifirli warhamni, ya Tuhanku ampuni oleh kamu akan dosaku. Tu doa tu. Warhamni, dan akan sembelah olehmu akan daku. Dia doa dalam duduk antara sujud ni, doa yang hak kita nak belaka lah. Tuhan ampuni, nak sangat-sangat. Tuhan kesambelah
Nok sangat-sangat. Wajburni ni Tuhan tampal kekurangan pada diri kitanya. Wajburni Tuhan ni dia jabar ni asalnya tampung. Wajburni ni dia tak mana apa dalam kitab wajburni. Lepas tu warfa'ni, dan angkat oleh kamu akan daku, angkat darajah. Kita minta Allah Ta'ala angkat darajah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warzuqni, dan kita minta rezeki daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta rezeki daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki ni dalam bentuk harta. Rezeki termasuk juga rezeki sihat tubuh badan. Itu rezeki belaka lah tu. Termasuk rezeki lah juga dia panggil. Kita rezeki ni kok hobat RM1 lah. Itu pun rezeki. Wahdini, kita minta Allah Ta'ala beri hidayah akan kita. Minta hidayah. Wa'afini, minta afiat. Wa'afini, minta selamat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta selamat daripada Allah Subhanahu, selamat daripada bala dunia dan bala akhirah. Wa'fu anni, dan maaf olehmu daripada kesalahanku. Jadi kita tengok kepada apa yang doa dalam duduk antara dua sujud ni, doa yang penting belaka. Sebab itulah kita doa antara dua sujud ni jangan laju sangat lah. Imam laju. Wabi fili warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Ni kadang-kadang bukan laju saja. Tu imam laju, makmum dah laju. Makmum tak laju, imam laju. Jadi kadang-kadang dia baca doa ni dah habis lagi tu, tubuh sudah nak berpindah pada sujud yang kedua dah. Wahdini wa'afini wa'fa'ni ni, tubuh duduk tengah dah. Dia memang kalau kok kapung ni cepat. Kalau ngaji pondok untuk guru molek situ, wabi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Di situ jangan panjang sangat. Baik itu rukun pendek saja. Ada rasa pernah ikut satu imam, taklah panjang sampai ke memanjangkan rukun pendek, duduk ada sujud, tapi lambat sungguh di sujud yang kedua. Dia baca suti berapa kali. Rabbi firli warhamni, begitu berapa kali. Tak dengar dia baca macam mana. Tapi kita baca wa'fu anni tu baca yang lambat dah. Tak berpindah rukun lagi pada sujud yang kedua. Kata lama dia ni. Tu pelik pelik. Hak biasa sebut tadi tu imam buat cepat tu biasa tu imam buat cepat. Bi fili warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni tu. Hak ni dak ni. Mana kita wa'fu anni tu lambat lagi. Takkan dia baca doa lain. Ni kata mungkin dia baca Rabbi firli warhamni. Dia gitu. Kalau wallahu a'lam lah sebab tak dengar. Tu pertama kali tu. Bukan pertama kali, sekali tu je. Pertama kali je juga. Pertama kali dan terakhir kali. Pertama kali dan terakhir kali. Kalau sebut nama tu imam ni memang kenal sangat. Orang glamour satu Malaysia. Tapi sembahyang belakang dia sekali tu je. Sebab dia penceramah jemputan. Sekali tu je lah mari tepat tu. Sekali tu je dia tu imam. Jadi sekali tu lah sembahyang belakang dia nya. Pertama kali dan terakhir kali. Kata pelik ni kata ni. Mana nak sujud yang kedua tu lambat. Mana makmum yang ada dalam masjid tu kok memang sudah lama dah baca doa ni. Ada ni. Masa tu semai isyak. Jadi 4 rakaat duduk atau sujud 4 kali tu samalah gitu lah. Jadi bila kita tahu dah gitu,
Kemudian kita baca buat lambat dah lah. Rabbi firli warhamni. Bagi tu orang kata tidak. Waqfu anisnya kita duduk sujud yang kedua lagi. Dia jangan panjang sangat situ. Baik itu rukun pendek. Cuma janganlah cepat sangat. Jangan kita pelaju ketika membaca doa Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Dan sunat padanya pada duduk atau sujud, duduk iftirash. Duduk iftirash, duduk sebagai duduk tasyahud awal tu. Duduk iftirash itu sunat hay'ah. Dan demikian duduk iftirash pada segala duduk di dalam sembahyang, semua duduk iftirash belaka. Yang lain daripada duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir dia panggil duduk tawarruk. Duduk atas punggung tu lah duduk tawarruk. Itu hak tasyahud akhir. Dia duduk tawarruk ni sebenarnya bukan duduk tahiyat akhir. Duduk tawarruk ni duduk yang mengiringi salam. Pada duduk yang mengiringi salam, duduk tu akhirnya beri salam, maka duduknya tawarruk. Kalau duduk tu bukan mengiringi salam, dia membaca tasyahud akhir, tetapi sebelum salam dia nak sujud sahwi 2 kali. Maka duduk dia bukan mengiringi salam, sebab di hujung tu sujud sahwi 2 kali. Maka ketika baca tahiyat akhir tu duduknya iftirash. Sujud sahwi 2 kali, duduk nak beri salam baru duduk tawarruk. Jadi duduk tawarruk ni duduk yang mengiringi salam, bukan duduk tahiyat akhir. Contohnya, kita luar sembahyang, kita sujud sejadah, ataupun kita sujud syukur. Faham tak ni? Lepas sujud sekali, kita pun duduk. Ada tahiyat akhir? Tak ada. Duduk macam mana? Duduk tawarruk. Sebab apa? Sebab duduk tu mengiringi salam. Ada tahiyat akhir ke tak? Memang tidak ada baca tahiyat akhir. Kita baca Quran di luar sembahyang, jumpa ayat sajadah, kita pun sujud sejadah. Lepas sujud sekali, kita pun duduk. Duduk tu mengiringi salam dia panggil. Sebab duduk saja terus memberi salam, maka duduknya adalah tawarruk. Jadi duduk tawarruk ni bukan duduk tahiyat akhir. Tapi kita mudah cerita, duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir, duduk iftirash, duduk tahiyat awal. Itu mudah cerita kita. Dia duduk yang tidak mengiringi salam, duduk iftirash. Yang kebanyakan duduk dalam sembahyang adalah duduk iftirash. Sebab duduk tahiyat awal itulah. Termasuk ketika duduk antara sujud pun duduk iftirash. Duduk yang lain pun kebanyakan duduk iftirash. Termasuk duduk ganti rukun qiyam. Kita uzur, kita sakit, kita tak boleh berdiri, ataupun kita semai sunat. Semai sunat ni berdiri tidak menjadi rukun, sebab dia semai sunat. Dia semai sunat sehat, tapi nak mai duduk. Macam mana cara duduk ganti rukun qiyam? Duduk iftirah juga. Rokok, kau nak iktidal, duduk iftirash. Sujud, duduk iftirash. Tasyahud duduk iftirash. Jadi duduk ganti hukum qiyam pun duduk iftirash. Ni hak kebanyakan duduk di dalam sembahyang adalah duduk iftirash. Duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir. Duduk mengiringi salam, duduk tawarruk. Cuma kadang-kadang kalau kita gemuk ni, nak duduk tawarruk tak boleh. Duduk tawarruk ni, kalau duduk asah memang tak boleh duduk tawarruk. Sebab kita duduk tawarruk ni nak duduk luar. Bila kita gemuk, kita nak duduk luar. Duduk luar macam orang ada sebelah. Tu kadang-kadang tak boleh duduk tawarruk. Kalau duduk seorang pun kadang-kadang duduk tawarruk ni dia mudah nak settle. Padahal dia mudah, adalah orang mana tahu.
Jadi duduk tawarruk ni, kita nak duduk tu kaki pun kena jadi payung. Tak boleh kalau dah main gemuk. Sungguh. Jadi kadang-kadang iftirah je lah. Dalam sah memang tak duduk tawarruk. Sebab apa? Kalau duduk tawarruk ni, kita akan efek orang. Orang akan terganggu dengan kita duduk tu. Tapi kalau semai jadi tu imam ataupun semai sunat seorang, tak ada ganggu orang. Tapi nak duduk tu, kita nak duduk lega molek. Duduk tu cara, kalau duduk macam tawarruk sungguh, dia mudah apa? Tarik orang. Tarik orang. Kalau gemuk tahulah keadaan macam mana. Duduk tawarruk tu, dia memang selesa duduk iftirash. Dan memang ada mazhab Hanafi contohnya, dalam semayang tidak ada duduk tawarruk, semua duduk istirah belaka. Termasuk duduk mengirim salam. Ketika tasyahud akhir pun dalam mazhab Hanafi duduk iftirash. Sekarang ramai orang duduk iftirah, walaupun dia bukan orang gemuk. Dia bukan orang gemuk, orang sihat molek, tubuh slim molek. Tasyahud akhir dia duduk tahu iftirah juga. Kata kenapa demo orang slim, orang duk gemuk, orang gemuk kita duk pelik. Orang slim duduk tawarruk lah, duduk mengirim salam. Contoh ketika membaca tasyahud akhir. Mana ni? Tapi kebanyakan duduknya dalam sembahyang adalah duduk iftirash, termasuk duduk antara dua sujud disunatkan duduk iftirash. Dan tiada harus memanjang akan duduk antara sujud ini, lebih daripada membaca sukangkan tahiyat dengan sengaja, dan demikian lagi pada i'tidal, maka tidak harus memanjang akan dia akan i'tidal lebih daripada qada masa baca Fatihah dengan bacaan yang pertengahan, yang mana duduk antara sujud dipanggil rukun pendek, i'tidal dipanggil rukun pendek, qiyam rukun panjang, rokok rukun panjang. Pada rukun panjang, dia rokok setengah jam, ada apa-apa, dia rukun panjang. Sujud rukun panjang, di sujud setengah jam tak apa. Duduk tasyahud akhir rukun panjang, dia baca tasyahud akhir tak salam lagi ni, dia baca doa macam-macam doa setengah jam lah dianya misalnya, tak ada masalah. Baik itu dipanggil rukun panjang. Berdiri rukun panjang, rokok rukun panjang, sujud rukun panjang, duduk tasyahud akhir tu rukun panjang. Rukun pendeknya duduk antara sujud dipanggil rukun pendek, i'tidal dipanggil rukun pendek. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.